Salam sejahtera, nama saya Dedri Donotri, nomor matriks BB23161020. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebebasan asasi. Apakah itu kebebasan asasi? Kebebasan asasi merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu ataupun manusia. Kebebasan asasi ini adalah penting dalam memastikan kehidupan setiap orang bermaruah, adil dan seimbang untuk setiap rakyat Malaysia. Kebebasan asasi ini juga termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, yang mana Perlembagaan Persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi sumber rujukan pelbagai pihak. Di dalam kebebasan asasi ini juga terdapat 9 perkara, iaitu perkara 5 hingga perkara 13. Perkara 5 bercakap tentang kebebasan diri. Perkara 6 pengabdian dan kerja paksa. Perkara 7 perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan ulang. Perkara 8 menyatakan tentang sama rata. Perkara 9 larangan bongan negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10 tentang kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan. Perkara 11 tentang kebebasan beragama. Perkara 12 hak-hak berkaitan pelajaran dan perkara 13 yaitu hak terhadap harta. Perkara 5 yang terdapat di dalam kebebasan asasi ini menyatakan tentang kebebasan diri, yang mana kebebasan diri membawa maksud tiada seorang pun yang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Perkara 5 ini juga berkait dengan kebebasan diri setiap individu di negara ini, yang mana setiap rakyat mempunyai hak masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkara 5 ini, ianya menjamin hak setiap individu yang dapat bergerak bebas serta dapat membuat keputusan mengenai diri sendiri. Nomor matriks saya adalah BB23110235. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkara 6 dan perkara 7. Okey, pertama saya mau kedua-dua peruntukan ini menjadi tonggak utama dalam memastikan rakyat ataupun individu yang berada di Malaysia tidak ditindas, dieksploitasi atau menjadi mangsa kepada penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan. Perkara 6 iaitu larangan penghambaan dan kerja paksa. Okey, saya mulakan dengan perkara 6 yang memperuntukkan bahawa tidak siapa pun boleh diperhambakan atau dipaksa tanpa kerelaan. Okey, perkara ini bukan saja melarang penghambaan tradisional seperti amalan hamba zaman dahulu, malah turut meliputi bentuk penghambaan moden seperti pemerdakan manusia iaitu human trafficking, buruh paksa tanpa bayaran setimpal, dan eksploitasi buruh melalui ancaman ataupun kekerasan dan penipuan. Prinsip ini bersesuaian dengan komitmen Malaysia terhadap hak asasi antarabangsa seperti yang digariskan dalam Deklarasi Hak Manusia Sejagat UDHR 1948 yang jelas menolak segala bentuk penghambaan dan eksploitasi manusia. Undang-undang sokongan untuk memastikan perkara 6 ini menjadi lebih baik ialah Akta Anti Perbudakan Orang dan Akta Penyelundupan Migran ATISOM 2007 dan Akta Kerja 1955 yang mengawal selia hal kerja untuk mencegah eksploitasi dalam sektor pekerjaan. Bagi contoh situasi di Malaysia ialah pada tahun 2021 beberapa syarikat Malaysia termasuk dalam sektor getah dan sawit dikenakan sekatan ekspor oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat atas dakwaan buruh paksa dan eksploitasi pekerja asing. Antara isu yang dilaporkan oleh mereka ialah pekerja asing dipaksa bekerja lebih masa tanpa bayaran yang setimpal. Dokumen pengenalan mereka dirampas oleh majikan untuk memastikan mereka bekerja di situ, dan keadaan tempat tinggal yang tidak selamat dan tidak selesa untuk penduduk sana. Situasi ini jelas memberi cabaran yang besar dalam merealisasikan sepenuhnya perkara 6. Saya akan memberi tentang perkara 7, yaitu larangan undang-undang jenayah, berkuat kuasa, kebelakangan dan pembicaraan berganda. Seterusnya saya akan mulakan dengan perkara 7 yang menjamin keadilan dan undang-undang jenayah dengan dua prinsip utama, yaitu prinsip pertama non-reactive activity, yaitu
penguatkuasaan ke belakang. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang hanya perlu dihukum sekiranya perbuatan itu telah menjadi kesalahan di sisi undang-undang pada waktu ia dilakukan. Tujuan utama prinsip ini adalah mengelakkan sebarang penyalahan guna undang-undang yang retroaktif yang boleh menindas rakyat atau membalas dendam terhadap individu tertentu. Contohnya, seorang individu membuat kenyataan di media pada tahun 2022 yang tidak menyalahi undang-undang. Pada masa itu, individu tersebut tidak boleh didakwa menggunakan undang-undang baru yang diwujudkan pada 2023. Dan prinsip kedua yaitu double jeopardy, yaitu larangan pembicaraan berganda. Prinsip ini pula melindungi individu daripada pembicaraan dan hukuman yang berulang untuk kesalahan yang sama. Sekiranya seseorang telah dibebaskan atau disabitkan kesalahan oleh mahkamah, dia tidak boleh diadili semula atas kesalahan yang sama, kecuali terdapat bukti baru yang sah di sisi undang-undang dan diperuntukkan oleh perundangan negara. Prinsip ini selari dengan konsep keadilan subjektif yang memastikan sistem kehakiman tidak digunakan sebagai alat tekanan atau manipulasi terhadap individu tertentu. Kepentingan perkara 17 untuk negara Malaysia ialah isu ini jarang menjadi pembicaraan awam. Ia sangat penting terutamanya apabila terdapat cadangan pidana undang-undang jenayah baru, perdebatan berkaitan kawalan dan kebebasan suara anti media sosial. Sebarang usaha untuk mendakwa individu secara retroaktif atau mengadakan pembicaraan semula tanpa asas yang kukuh dan jelas bertentangan dengan perkara 7 dan mencabuli prinsip asas keadilan. Kesimpulannya, perkara 6 dan perkara 7 Perlembagaan Malaysia adalah mekanisme yang penting untuk memastikan hak manusia di Malaysia dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara telus. Okey, sekian itu dari saya. Assalamualaikum, nama saya Anissa Zahira binti Abdul Raja, nombor metrik BB 23110477 daripada program Ekonomi Kewangan. Kebebasan asasi lainnya merangkumi perkara 8, 9 dan 10 dalam Perlembagaan Malaysia, menjamin hak kesamarataan, kebebasan bergerak dan kebebasan bersuara serta berpersatuan. Kebebasan ini boleh dihadkan oleh undang-undang demi keselamatan, ketenteraman awam dan moral. Perkara 8, sama rata. Semua warga negara adalah sama rata di sisi undang-undang. Perkara 8 dalam kurungan 1. Tiada diskriminasi atas dasar kaum, agama, keturunan atau tempat lahir. Perkara 8 dalam kurungan 2. Pengecualian dibenarkan melalui perkara 153 berkaitan kedudukan istimewa Bumi Putra. Yang pertama, prinsip kesamarataan. Jaminan kesamarataan dalam pelantikan jawatan dan perkhidmatan awam, melarang diskriminasi dalam undang-undang dan dasar kerajaan. Yang kedua, pengecualian melalui perkara 153 yang di-Pertuan Agong memelihara hak istimewa Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Antaranya peluang khas dalam pendidikan iaitu beasiswa, kuota IPTA, perkhidmatan awam, lesen dan kontrak kerajaan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan jurang sosioekonomi antara perkara 9, larangan buangan negeri dan kebebasan bergerak, melindungi hak warga negara untuk tinggal dan kembali ke Malaysia. Jaminan kebebasan bergerak dalam negara. Pertama, larangan buangan negeri. Tiada warga negara boleh dibuang negeri atau dinafikan masuk ke persekutuan. Pengecualian melalui Undang-Undang Keselamatan seperti ISA dulu dan POKA. Yang kedua, kebebasan bergerak. Hak berpindah, menetap dan bekerja di mana-mana dalam Malaysia. Sekatan dibenarkan atas keselamatan negara, kesihatan awam dan kepentingan am. Contohnya, PKP semasa COVID-19. Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan. Pertama, kebebasan bercakap. Rakyat bebas menyatakan pandangan melalui media, lisan atau tulisan. Disekat jika menjejaskan keselamatan, moral atau hubungan antara kaum. Akta berkaitan adalah akta hasutan, akta rahsia rasmi, akta komunikasi dan multimedia. Yang kedua, kebebasan berhimpun secara aman. Hak adalah perhimpunan protes, demonstrasi secara aman, tertakluk kepada syarat Akta Perhimpunan Aman 2012. Contohnya notis kepada polis, sekatan sah demi keselamatan dan ketenteraman awam. Yang ketiga, hak menubuh persatuan.
hak tubuhkan NGO, parti politik, kesatuan sekerja, dan lain-lain, perkuku masyarakat sivil dan kawal kerajaan, hak tertentu melalui Akta Pertubuhan dan AUKU, terutamanya pelajar. Pindaan terkini beri lebih ruang untuk pelajar. Assalamualaikum dan bersuara. salam sejahtera. Nama saya Alia Farsha binti Milham, PP 23110463, dan saya akan membentangkan tentang kebebasan beragama dan hak-hak lain yang merangkumi perkara 11, 12, dan 13 yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hak yang pertama yaitu perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 11-1 menjamin bahawa setiap individu berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Ini bermaksud seseorang itu bebas untuk memilih agama, beribadah, menyambut perayaan keagamaan, memakai simbol keagamaan serta menyampaikan ajaran agama mereka. Kebebasan ini merangkumi amalan pribadi maupun secara terbuka, selagi tidak melanggar undang-undang. Perkara 11-2 pula menyatakan bahawa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menyokong agama lain, termasuk dari segi kewangan seperti cukai khas. Manakala perkara 11-3 pula memberi hak kepada kumpulan agama untuk mengurus sendiri hal ehwal agama mereka. Ini termasuk membina institusi agama, pusat kebajikan serta memegang dan menguruskan harta untuk tujuan agama mereka sendiri. Walaupun kebebasan beragama dijamin, ia tidak bersifat mutlak. Perkara 11-4 membenarkan undang-undang negeri menyekat penyebaran agama lain kepada orang Islam. Selain itu, perkara 11-5 menyatakan bahawa amalan agama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang awam, seperti yang berkaitan dengan ketenteraman, kesihatan, dan moral. Ini bagi melindungi kestabilan dan keharmonian masyarakat. Seterusnya, perkara 12, hak berkaitan pelajaran. Perkara 12-1 menjamin bahawa tiada diskriminasi dalam pendidikan atas dasar agama, kaum, keturunan atau tempat lahir. Ini bermaksud semua warga negara Malaysia berhak mendapat layanan sama rata dalam institusi pendidikan awam. Bantuan seperti beasiswa, pinjaman, dan pengecualian yuran juga perlu diberikan secara adil tanpa mengira latar belakang. Perkara 12-2 pula memberi hak kepada kumpulan agama untuk menubuhkan institusi pendidikan sendiri. Sebagai contoh, sekolah tahfiz untuk Islam, sekolah mubalik Kristian, dan pusat pengajian Buddha. Walaupun bantuan kewangan khas boleh diberikan untuk pendidikan Islam, ia tidak dianggap diskriminasi kerana Islam adalah agama persekutuan di bawah perkara 3-1. Perkara 12-3 pula melarang paksaan terhadap pelajar untuk mengikuti ajaran atau upacara agama yang bukan agamanya. Ini penting untuk melindungi kebebasan beragama pelajar. Manakala perkara 12-4 pula menyatakan bahawa agama seseorang bawah umur 18 tahun ditentukan oleh ibu atau bapanya. Dalam kes Indira Gandhi 2018, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa persetujuan kedua-dua ibu bapa diperlukan bagi penukaran agama anak. Dan yang terakhir ialah perkara 13, hak terhadap harta. Perkara 13-1 menjamin hak untuk memiliki harta seperti rumah, tanah atau kenderaan dan tidak boleh dilucutkan kecuali mengikut undang-undang. Ini memberi jaminan keselamatan kepada rakyat untuk mengurus dan mewarisi harta mereka. Dalam kes Sagong Tasi 2005, Mahkamah mengiktiraf hak orang asli terhadap tanah adat sebagai hak milik sah yang dilindungi oleh perlembagaan. Perkara 13-2 pula menyatakan bahawa kerajaan mengambil harta untuk tujuan awam, pampasan yang mencukupi mesti diberikan. Contohnya dalam pembinaan jalan raya atau projek pembangunan, ini memastikan hak pemilik harta tidak dicabuli dan mereka mendapat bayaran adil bagi kehilangan harta tersebut. Kesimpulannya, perkara 11, 12, dan 13 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia memainkan peranan penting dalam menjamin hak dan kebebasan setiap rakyat. Walaupun terdapat batas tertentu, ia wujud demi melindungi kepentingan awam dan menjaga keharmonian negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus memahami dan menghargai hak-hak ini sebagai asas kepada sebuah negara yang adil dan berbilang kaum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Nama saya Awang Rishad bin Awang Idrus, nombor kad matriks BB24110299, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang 5.0 kes-kes berkaitan dengan kebebasan asasi. Kes yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kes Tan Bua lawan Ketua Polis Negara pada tahun 2009. Isu yang dibangkitkan adalah mengenai penahanan tanpa alasan yang sah. Tan Bua ditahan oleh pihak polis tanpa sebarang alasan yang jelas. Mahkamah memutuskan bahwa penahanan tersebut adalah tidak sah karena ia melanggar hak kebebasan asasi diri yang dijamin oleh Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan ini mengingatkan kita bahawa kebebasan pribadi adalah hak penting yang perlu dihormati oleh pihak berkuasa. Seterusnya, kita ada kes yang kedua, iaitu kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2007. Kes ini berkaitan dengan kebebasan beragama dan pertukaran agama. Lina Joy, seorang wanita muslim yang ingin memeluk agama Kristian, yang mana memfailkan saman setelah permohonan untuk status menukar agama dalam kad pengenalan yang baru ditolak. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa permohonannya untuk menukar agama tanpa persetujuan pihak berkuasa Islam adalah bertentangan dengan Undang-Undang Malaysia yang melibatkan hal ehwal agama Islam. Keputusan ini menunjukkan bahawa tindakan menukar agama tanpa persetujuan pihak berkuasa agama adalah bertentangan dengan undang-undang. Kes yang ketiga ialah kes pendakwa raya lawan Mat Syuhaimi Syafi'i pada tahun 2012 yang melibatkan kes kebebasan suara. Mat Syuhaimi Syafi'i, seorang ahli Dewan Undangan Negeri DUN dari Selangor, didakwa kerana mengeluarkan kenyataan yang dianggap menyinggung keharmonian awam. Mahkamah memutuskan bahawa kebebasan bersuara adalah hak yang dijamin, tetapi ia boleh dibatasi untuk melindungi ketenteraman awam dan keselamatan negara. Keputusan ini menunjukkan bahawa kebebasan bersuara bukanlah hak mutlak dan boleh dihadkan untuk kepentingan awam. Kes keempat iaitu kes Kesatuan Pekerja Bank lawan Bank of Nova Scotia pada tahun 1997. Kes Kesatuan Pekerja ini mencabar tindakan bank yang menghalang pekerja daripada berpersatuan. Mahkamah memutuskan bahawa pekerja berhak untuk membentuk dan menyertai kesatuan pekerja tanpa sebarang gangguan daripada pihak majikan. Keputusan ini membukukan hak pekerja untuk berpersatuan di tempat kerja. Dan akhir sekali kita ada kes Siva Rahsia lawan Badan Kehakiman Malaysia pada tahun 2010, yang mana kes ini melibatkan kebebasan suara dan mendapat hak keadilan, yang mana Siva Rahsia mencabar penahanan yang dilakukan tanpa prosedur undang-undang yang sah. Mahkamah memutuskan bahawa penahanan tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran hak kebebasan diri dan setiap individu berhak mendapatkan perbicaraan yang adil. Dan keputusan ini menegaskan bahawa perlindungan kebebasan asasi dan prosedur undang-undang yang sah perlu diikuti oleh pihak berkuasa. Berikut merupakan 5 kes utama yang berkaitan dengan kebebasan asasi di Malaysia, yang mana setiap kes ini menunjukkan betapa pentingnya hak asasi perlu dihormati oleh pihak berkuasa, dan kebebasan asasi adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Sekian, seterusnya kita akan masuk kepada cabaran dan penyelesaian dalam mempertahankan kebebasan asasi. Yang pertama, kita akan masuk kepada cabaran dan mempertahankan kebebasan asasi. Yang pertama, kita ada tekanan politik, iaitu kebebasan suara, berpersatuan dan hak pribadi sering terjejas akibat tindakan politik. Penggunaan undang-undang seperti Akta Hasutan dan ISA mengekang suara pembangkang adalah salah satu contoh cabaran yang wujud. Seterusnya, yang kedua ialah kesulitan dalam pelaksanaan undang-undang. Walaupun kebebasan asasi dijamin, penguatkuasaan undang-undang masih lemah. Tindakan seperti penahanan tanpa alasan yang sah dan penafian seperti perbicaraan adil sering berlaku. Dan yang ketiga ialah isu sosial. Ketegangan agama dan etnik digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan bersuara. Terdapat juga pembatasan hak demi menjaga keharmonian sosial lah. Dan yang seterusnya, kita akan masuk kepada penyelesaian dan cadangan. Yang penyelesaian pertama ialah pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan mengenai hak asasi perlu diperkenalkan kepada pihak berkuasa dan masyarakat. Latihan ini akan membantu semua pihak memahami kepentingan kebebasan asasi dan menghormati hak individu. Yang kedua ialah reformasi undang-undang, iaitu Akta Hasutan dan ISA perlu dipindah ataupun dimansuhkan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Sebaliknya, undang-undang yang lebih berpihak kepada hak asasi manusia seperti Akta Hak Asasi Manusia perlu diperkenalkan. Ketiga, memperkukuhkan sistem perundangan. Penguatkuasaan sistem perundangan yang
perlu diperkukuhkan memastikan setiap individu mendapat perizinan yang adil dan akses kepada peguam tanpa halangan. Mahkamah perlu berperanan dalam mengawal tindakan pihak berkuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah dialog antara kumpulan etnik agama. Memupuk dialog antara kumpulan etnik dan agama dapat mengurangkan ketegangan sosial, membina budaya penghormatan terhadap perbezaan agama dan budaya, akan membantu meningkatkan keharmonian dalam masyarakat. Kesimpulannya, kita dapat melihat yang mana mempertahankan kebebasan asasi di Malaysia, kita perlu melaksanakan penyelesaian yang menyeluruh. Dengan pendidikan, reformasi undang-undang penguatkuasa yang lebih baik dan dialog sosial, kita boleh memastikan kebebasan asasi terus dilindungi dan dihormati. Yang terakhir, kita akan masuk kepada 7.0, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini kita akan bagi kepada dua. Dan yang pertama ialah pentingnya penambahbaikan dalam pelaksanaan kebebasan asasi. Walaupun kebebasan asasi dijamin dalam perlembagaan, penguatkuasaan undang-undang terdedah kepada pelbagai cabaranlah. Reformasi undang-undang yang lebih berpihak kepada hak asasi manusia adalah penting untuk memastikan kebebasan ini terus dihormati dan dilindungi. Dan yang terakhir ialah kita perlunya kesadaran awam dan penguatkuasaan yang tegas. Kesadaran awam mengenai hak asasi manusia perlu dipertingkatkan, bukan saja di kalangan masyarakat tetapi juga pihak berkuasa. Penguatkuasaan yang lebih tegas tanpa kompromi terhadap kebebasan asasi akan memastikan Malaysia kekal sebagai negara yang adil, harmoni dan menghormati hak individu. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.